Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Bertemu kita sekali lagi dalam episod baharu podcast BTMP, belajar trading melalui pendengaran daripada saya dan juga TFS Price Action Trading. Sebelum kita pergi kepada episod kali ini, ada pembetulan yang saya nak buat, iaitu mengenai podcast Trade Society. Podcast Trade Society yang betul adalah Traders Improve Podcast, bukannya Trading Improve Podcast ya. Jadi kalau anda belum mendengar podcast mereka, kalau anda nak carilah Traders Improve Podcast. Baiklah, untuk episod kali ini, saya akan ceritakan bagaimana saya boleh terjebak dalam dunia trading, latar belakang pendidikan saya dan juga pengalaman yang telah saya tempuh dalam bidang trading. Dari segi education, saya sama saja seperti anda dan juga rakyat Malaysia yang lain. Saya pergi ke Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Seri Muda. Lepas tu, saya pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Muda. Lepas daripada sekolah menengah, saya menyambung pelajaran saya di Kolej Matrikulasi Perak dalam bidang perakonan. Lepas daripada matrikulasi, saya masuk universiti di Universiti Melaya. Jadi kelayakan saya ataupun paper qualification saya ialah Bachelor's in Accounting. Dan lepas saya dapat degree, saya masuk ke bidang pekerjaan dalam bidang ataupun sektor perbankan. Satu-satunya pekerjaan profesional saya adalah dengan HSBC Bank Malaysia Berhad. Selama 4 tahun saya bekerja dengan mereka dan saya pernah menjadi currency analyst, mungkin anda pernah tahu. Dan dalam tempoh 4 tahun tersebut, saya juga alhamdulillah telah berpeluang untuk menjalani latihan di London, UK selama sebulan dan juga di Hong Kong selama 2 minggu. Setelah lama saya berhenti kerja dan meninggalkan degree saya kembali belajar pada tahun 2019 dan telah pun berjaya lulus ujian ataupun peperiksaan yang paling susah sepanjang hidup saya, iaitu CFP, Certified Financial Planner. So daripada 2019 sampailah sekarang, saya mempunyai kelayakan sebagai seorang CFP. Kesimpulannya, paper qualification saya adalah Bachelor's Accounting dan kemudian saya ada CFP. Pengalaman kerja pula sangat-sangat terhad, iaitu hanya bekerja bank selama 4 tahun dan posisi terakhir saya adalah Assistant Branch Manager dekat Jalan Kelang Lama, iaitu pada tahun 2012. Dan daripada 2012 sampai sekarang, bila saya berhenti kerja, saya bagi tahu dengan majikan saya masa tu yang saya tidak pergi kepada kompetitor sebab diorang ingat saya pergi lompat kepada bank lain. So saya cakap saya tidak pergi kepada kompetitor, saya nak start my own business, which is trading dan mengajar traders. Sebab tu daripada 2011 saya mula mengajar traders lain. Jadi itulah dia sedikit sebanyak latar belakang pendidikan saya. Jadi macam mana saya boleh terjebak dengan dunia trading? Ianya bermula pada tahun 2007. Pada masa tu saya mula menjalani latihan industri pada tahun ketiga saya belajar. So tahun 2007, masa tu dia bagi allowance RM600. Saya bekerja dengan salah satu accounting firm yang terkenal dekat Malaysia dan juga dunia. Dia bagi allowance RM600. Manalah cukup kan? Masa tu saya sewa bilik sebab kita tak boleh nak duduk asrama masa kita menjalani latihan praktikal. So saya kena sewa bilik, makan, kemudian transportation dan sebagainya. So duit tu tak cukup. Apa yang saya buat adalah saya Google, saya cari keyword buat duit dari rumah. Sebab macam mana kita nak balance kerja lepas tu nak cari side income lagi kan? So saya terfikirlah kalau kita boleh cari duit secara part time dekat rumah dengan hanya menggunakan internet dengan komputer, mungkin saya boleh explore peluang ataupun potensi dekat situ. So antara yang saya jumpa top 3 lah, top 3 yang saya jumpa, jual e-book. Masa tu e-book memang hot. Okay, jual e-book. Kemudian dropship dan yang ketiga adalah forex trading. Dan saya memang buat ketiga-tiganya. Tapi yang lagi 2 tu cabaran dia adalah sebab nak kena menjual, okay? Nak kena mencari orang. So forex trading ni lah yang paling saya minat daripada dulu sampai sekarang. Sebab
saya dah pernah buat dah bisnes mencari orang macam MLM, unit trust, takaful. Tapi semua tu tak bertahan lama kerana satu sebab saya pemalu. Yang kedua, saya rasa macam benda tu macam mengambil kesempatan lah. Contohnya macam kita contact kawan kita yang dah lama tak jumpa, 5 tahun, 8 tahun tak jumpa, kita contact dia. So konon-konon macam nak jumpa. Tapi bila jumpa tu, kita sembang pasal MLM, okay, ajak jadi downline dan sebagainya. So pada saya benda tu macam tak kena lah, okay. Pada saya benda tu tak best. Saya tak kata benda tu salah, tapi benda tu pada saya tak best lah. So saya nak sesuatu yang saya tak perlu nak merayu ataupun nak kena meminta-minta daripada orang, okay? Nak menjual, nak mempengaruhi orang, nak kena meyakinkan orang, okay? Nak kena meyakinkan orang lagi. So saya tak nak semua tu. That's why saya pilih jalan forex trading. Awalnya selama kira-kira 2 tahun dalam trading ni, saya tak ada nampak duit pun, okay? Banyak habis duit aja. So bayangkan masa tu student dan baru je start kerja. Okay, 2007 saya start trading, 2008 saya start kerja dekat bank. So dalam tempoh 2007 sampai 2009 tu, tak ada banyak kejayaan pun yang saya capai. Dan saya nak belajar daripada orang lain pun tak boleh, sebab tak banyak rujukan yang ada pada masa tu. Sebab itulah saya mengadu ataupun meluahkan perasaan saya dekat forum Forex Factory. Kalau anda nak tahu, Forex Factory tu selain daripada anda tengok news, anda boleh juga berforum di dalamnya. So sekarang ni saya dah kena ban sebab banyak sangat mengiklan. Okay, masa tu saya meluahkan perasaan saya dan ada seorang trader ni, dia baik hati, nama dia Abang Lee. Okay, kalau nak cari username dia Wak Lee lah. Okay, Wak Lee ni dia PM tepi saya. Okay, dia cakap, okay, kita jumpalah dekat section 13 masa tu Giant. Okay, Giant section 13. Kita jumpa dekat food court. So dia yang ajar saya tentang the very 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 basic of trading. So sebenarnya basic tu saya dah ada tau, tapi macam tak berapa nak polish, dan kita pun macam tak percaya pada benda tu sebab it's not really fancy. Dan bila dia ajar dan dia tunjuk lah, buat macam back test sikit lah so baru saya dapat, dan sejak daripada tu lah saya mula merasa profit dalam trading. Saya dapat rasakan ataupun saya dapat alami yang trading saya bertambah baik lepas tu dari segi teknikal. Dan sejak daripada itulah saya boleh trade dengan profitable daripada 2009. Dan sejak itu macam saya cakap tadi, tak banyak rujukan yang ada dalam bahasa Malaysia untuk traders dekat Malaysia. So saya bertekad untuk jadi pusat rujukan lah, okay? Macam pusat rujukan untuk traders di Malaysia. Lalu selama 2 tahun daripada 2009 sampai 2011, sedikit demi sedikit dengan gigihnya balik kerja, saya sambung lagi buat e-book dekat rumah, dekat bilik lah. Masa tu sewa bilik. Balik kerja dalam pukul 8 malam, saya sambung lagi sampai pukul 12 pagi macam tu. So sedikit demi sedikit saya siapkan e-book tu, dan lepas 2 tahun akhirnya ianya siap. So daripada situlah kiranya permulaan saya sebagai seorang pendidik dalam bidang trading dekat Malaysia ni. Dan sampai ke hari ni saya masih lagi sharing ilmu, okay, setakat mana yang saya mampu, dan kepada mereka yang betul-betul nak mendalami bidang trading ni. Dan antara kejayaan manis yang saya capai lah, saya takkan ceritalah pasal berapa banyak profit saya dapat sebagainya. Tapi saya akan cerita dari segi 2 tahun berturut-turut saya telah diundi sebagai best trading guru in Malaysia. Lepas tu bila ada organizer daripada luar negara nak buat event kat Malaysia, saya ni number 1 speaker diorang. Okay, so dah 2 kali saya dipanggil sebelum COVID melanda. Okay, lain daripada tu, dah lebih daripada 20,000 orang belajar TFS Price Action Trading, dan sebelum ni ia dikenali dengan nama teknik forex sebenar. So ada banyak lah, dah ramai trader saya jumpa, okay, banyak kisah kejayaan yang mereka share. Dan siapa yang dah belajar tapi masih lagi tak boleh nak breakthrough, okay, tak boleh nak breakthrough. Ada yang dah spend berpuluh ribu masuk kelas, belajar dan sebagainya, tapi masih lagi tak boleh berjaya. Jadi saya cuba sedaya upaya untuk bantu mereka untuk menjadi seorang yang profitable.
Anda dah start, jangan give up. Teruskan usaha anda sampailah anda boleh menikmati hasil withdrawal ataupun payout daripada bidang trading ini. Okay? Mungkin anda tertanya-tanya, apakah paper qualification saya dalam bidang trading? So, jawapan saya adalah, saya tak ada paper qualification dalam bidang trading. Tetapi, masa saya ambil SCFP tu, memang ada saya belajar tentang analisis teknikal. Salah satu area yang saya kena kuasai sebagai seorang CFP ialah investment. Dan dalam investment itulah saya belajar mengenai options trading, forex trading, property investment dan lain-lain lagi. So, kalau anda tengok buku panduan yang saya hasilkan, video tutorial, semuanya adalah lahir daripada pengalaman saya sendiri. Tapi nak kata 100% pengalaman tu taklah juga. Sebab of course, everything has been figured out in this world. Semua benda dah pun orang bagi tahu macam mana lah. Okay? Macam mana nak berjaya dalam trading, macam mana nak buat analisis teknikal. Semua tu dah memang ada dalam dunia. So, hasil daripada pembacaan, belajar, berguru, bermentor dengan TradeSighty, itulah yang menghasilkan saya sebagai seorang trader macam yang anda lihat pada hari ini. Secara jujurnya, trading saya banyak peningkatan lepas saya belajar dengan TradeSighty. So, daripada belajar dengan TradeSighty ni lah, saya belajar banyak lagi benda yang dulunya saya memang tak tahu, tapi lepas tu saya jadi tahu. Kalau anda nak belajar dengan TradeSighty pun, Mr. Rolf ada buat trading course yang baru, anda boleh belajar dengan dia. Saya tak pastilah berapa, tapi anda boleh pergi ke tradesighty.com. Jadi bila saya dah lama dalam bidang trading ni, apa yang saya boleh katakan ialah anda tak perlukan degree pun untuk jadi seorang trader yang berjaya. Anda belajar melalui contohnya panduan pacer yang cukup lengkap tu, siap ada video sekali. So anda belajar melalui panduan tu pun dah cukup, tapi yang penting adalah latihan dan juga pengulangan. Anda kena buat benda tu berulang-ulang kali, barulah you will get it. Barulah orang kata hidayah tu datang ataupun aha moment. Jadi itulah dia sedikit mengenai latar belakang pendidikan saya dan juga pengalaman saya dalam bidang trading. Kalau anda tanya dari segi material, alhamdulillah lah pada usia yang muda, iaitu kira-kira 30 tahun, saya dah boleh melancong ke beberapa negara di serata dunia. Saya dapat beli rumah saya sendiri, saya dapat beli kereta, dan kemudian saya dapat menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. So, percayalah cakap saya dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang. Contohnya macam prop trading. Anda punya peluang untuk berjaya itu menjadi semakin cerah dan semakin mudah sebenarnya. So, kalau dulu anda nak modal yang besar, anda kena kumpul duit, buat copy trade dan sebagainya. Tapi sekarang ni, anda hanya perlu ambil challenge dan anda sendiri tentukan berapa banyak modal yang anda nak. Dan bila anda lulus challenge, anda akan dapat modal tersebut. Kesimpulannya, anda tak perlukan professional qualification ataupun degree untuk menjadi trader yang berjaya. Apa yang anda perlukan adalah mulakan dengan ilmu yang betul, lepas tu buat latihan secukupnya, kemudian barulah anda gunakan real account ataupun real money untuk anda trade. Berita baik untuk anda ialah semuanya dah ada dalam TFS Price Action Trading, ataupun anda boleh belajar dengan sesiapa sahaja yang anda mahu, asalkan strategi yang diajar tu kena dengan personality anda, rutin harian anda dan juga apa yang anda suka dalam trading ini. Baiklah, itulah dia konsep saya untuk episod kali ini. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.